Assalamualaikum. Sekularisme merupakan satu ideologi politik yang menolak atau tidak mengakui nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Ini bererti dalam pendekatan sekularisme, agama tidak dianggap sebagai faktor yang harus mempengaruhi atau menentukan cara hidup dan tata kelola masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks sekularisme, kebebasan beragama dianggap sebagai hak individu yang dilindungi oleh negara. Ini bermaksud setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih, menjalankan dan mengikuti agama atau kepercayaan mereka sendiri tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari negara. Negara bertanggungjawab melindungi dan menjamin hak-hak ini. Sekularisme melibatkan pemisahan agama dari urusan publik dan pemerintahan. Ini bermaksud agama tidak memiliki peranan aktif dalam pengambilan keputusan politik dan pengaturan pemerintahan. Pemisahan agama dan negara dianggap penting dalam sistem sekular sehingga keputusan politik dan tata kelola negara didasarkan pada pertimbangan rasional dan non-agama seperti hukum dan keadilan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Assalamualaikum. Kajian literatur adalah merupakan kajian-kajian telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu yang berkaitan dengan skop kajian yang kami lakukan. Bagi kajian literatur kami ini, kami juga telah mengkaji pelbagai definisi sekularisme yang didefinisikan oleh pengkaji-pengkaji dari pelbagai pandangan, iaitu pandangan Barat serta pandangan Islam. Secara umumnya, sekularisme ini ditarifkan sebagai pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi. Dari pandangan Barat, menurut pengkaji Barat iaitu Harvey Coates, dalam bukunya yang bertajuk The Secular City, beliau menyatakan bahawa sekularisme adalah pembebasan manusia dari hubungan agama dan perhatiannya dari dunia lain ke dunia ini. Namun begitu, menurut pandangan Islam iaitu daripada Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, menyatakan maksud sekularisme ialah masa sekarang yang bersifat kekinian dan tempat pula ialah dunia yang bersifat keduniaan. Hal ini dinyatakan oleh beliau dalam bukunya yang bertajuk Faham Agama dan Asas Akhlak. Selain itu, Al-Attas juga mendapati bahawa sekularisme adalah fahaman yang membebaskan manusia dari fahaman yang bersandarkan pada agama dan unsur-unsur kerohanian, membebaskan perjalanan sejarah manusia dari campur tangan nasib, serta mendorong manusia ke arah kepercayaan terhadap makna suatu proses perubahan sejarah. Akhir sekali, menurut pandangan Islam lagi, iaitu daripada Prof. Dr. Haji Muhammad Rashidi, menghuraikan bahawa sekularisme adalah satu sistem etika dan falsafah yang mempunyai tujuan untuk memberi pengaturan ataupun pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan kepada Tuhan dan kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adisha binti Muhammad Ruslan. Dalam bahagian analisis dan perbincangan ini akan menjelaskan tentang fahaman sekularisme dengan lebih jelas. Kita akan membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya fahaman ini, kesan-kesan yang timbul dan cara-cara untuk mengatasinya. Pergolakan yang terjadi di gereja merupakan salah satu faktor utama kemunculan fahaman sekularisme di dunia barat. Nilai-nilai agama diabaikan dalam kehidupan seharian dan gereja kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi yang pesat juga memainkan peranan. Masyarakat terlalu fokus pada harta dan kemajuan material sehingga melupakan nilai-nilai agama yang diajarkan. Selain itu, kemunculan ilmu pengetahuan baru seperti astronomi dan falsafah moden juga mempengaruhi fahaman sekularisme. Pendeta dan masyarakat lebih mempercayai penemuan ilmiah daripada ajaran agama. Akhir sekali, penjajahan Barat juga memberi kesan terhadap sekularisme di Malaysia. Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah mengabaikan pendidikan Islam dan mempromosikan pendidikan sekolah kepada masyarakat Melayu. Kesimpulannya, fahaman sekularisme muncul disebabkan pergolakan gereja, perkembangan teknologi dan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan pengaruh penjajahan Barat. Untuk mengatasi fahaman ini, langkah-langkah yang sesuai perlu diambil dengan menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan seharian. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya, Siti Nur Salsabila yang akan menerangkan tentang kesan-kesan fahaman sekularisme.
Jadi sekarang, mari kita lihat apakah kesan daripada fahaman sekularisme ini. Antara kesan-kesannya adalah yang pertama, kesan terhadap sosial. Menurut pengalaman dari negara-negara Islam yang mengertinya, persenjakatan sekularisme dalam pendidikan telah berlaku serta generasi lemah akidah dan penghayatan Islam telah tercipta. Mereka menjadi tamak dalam mengumpul harta, kehidupan bebas tanpa akhlak, tidak berminat mempelajari agama, maksiat berleluasa dan kegiatan hiburan seperti pesta banyak diadakan. Yang kedua, kesan terhadap ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah contoh sistem perdagangan bebas yang mengandungi unsur sekularisme yang banyak bercanggah dengan syariat seperti tidak merangkumi dunia dan akhirat. Mereka juga menuntut pewarisan harta, kekuasaan, kebebasan, memiliki harta dan lain-lain. Yang ketiga pula, kesan terhadap politik. Dakwah-dakwah yang mengutarakan isu pentadbiran oleh pemimpin Islam yang ganas dan gila kuasa yang akan membinasakan dunia telah disebarkan oleh golongan sekularis ini untuk menjatuhkan Islam. Langkah-langkah untuk mengurangi masalah sekularisme yang semakin meningkat. Yang pertama, pendidikan Islam yang kuat, iaitu menekankan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, melantik guru yang berkualitas, memahami ajaran Islam secara mendalam dan memberikan pengetahuan dan nilai-nilai yang relevan kepada siswa. Yang kedua, peran keluarga dan masyarakat. Keluarga harus mendidik anak-anak tentang ajaran Islam dan memberikan contoh baik dalam praktik ibadah dan perilaku sehari-hari. Masyarakat juga harus mendukung pendidikan Islam dan mempromosikan nilai-nilai Islam di sekitar mereka. Yang ketiga, mengekang konten media, iaitu pihak berwenang harus membatasi konten media yang merosak akidah dan nilai-nilai Islam. Undang-undang dan syariat harus ditegakkan untuk menjaga nilai-nilai agama. Yang keempat, membangun kelas pengajian agama, mengadakan kelas pengajian agama, penulisan ilmiah dan ceramah tentang bahaya sekularisme dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan membantu mereka menguasai ilmu dan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, kesadaran individu, pendidikan, penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, sastra, ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikir Islam masa lampau dapat meningkatkan kesadaran individu tentang kebesaran Islam dan kekayaan tamadun Islam. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi masalah sekularisme dan memperkuat pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, masyarakat dan pelajar terutama di aliran pendidikan Islam perlulah sedar akan bahaya sekularisme sejak dini untuk menghadapi serangan pemikiran seperti liberalisme dan pluralisme. Ini adalah penting untuk menerapkan islamisasi ilmu dalam pendidikan untuk menghapuskan dualisme, menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan menjaga kesesuaian dalam disiplin ilmu Islam. Kerjasama setiap individu Muslim, masyarakat, media massa dan pemerintah amat diperlukan untuk menegakkan kebenaran sesuai syariat Islam. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.